Alright, baiklah, selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar bab 8.4, masih dalam bab 8 lah. Bab 8.4 nih pasal keberkesanan peranan pemerintah tempatan dalam menangani cabaran barat. Alright, oke. Ini sebelum itu untuk pengenalan lah. Jadi ketika lah semasa penduduk di sinilah penduduk tempatan gitu kan menghadapi kemajuan kuasa barat terutamanya macam British, peranan pemerintah tempatan dengan sokongan pembesar negeri ini berjayalah bawa keamanan lah begitu, kemakmuran negeri dan membuatkan proses perluasan kuasa British nih kira lambatlah. Jadi dia melambatkan perluasan kuasa British gitu. Jadi selepas perluasan kuasa British nih, pemerintah tempatan dapat mempertahankanlah institusi beraja dan memperjuangkan hak kebajikan rakyat seperti kemajuan pendidikan, penglibatan anak tempatan dalam pentadbiran kerajaan serta penubuhan regimen askar Melayu diraja lah begitu. Alright. Jadi kemakmuran negeri. Kemakmuran negeri yang kamu tengok ni melambatkan perluasan kuasa British, kemajuan pendidikan, penubuhan regimen askar Melayu diraja, pegawai tadbir Melayu dan mempertahankan institusi berajak ini merupakan antara keberkesanan peranan pemerintah tempatan lah dalam menangani cabaran barat. Jadi kita akan tengok topik-topik kecil inilah. Oke, jadi kita akan tengok yang pertama kemakmuran negeri. Oke, jadi yang ini kemakmuran ekonomi Johor, negeri Johor itu merupakan manifestasi kecekapan dan keberkasan lah. Dikira kehebatan Sultan dia lah. Jadi manifestasi kecekapan dan keberkesakanan, maaflah, cikgu punya dia agak pelat. Sistem pentadbiran yang diwujudkan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 lah, menunjukkan kehebatan sultannya. Dan walaupun pemodenan dan kemajuan ini ditempa, namun jati diri dalam kalangan rakyat ini masih kekal dan utuh, masih mereka kekalkan begitu. Walaupun kira sudah modern lah. Alright, kita teruskan. Jadi pemodenan dalam pentadbiran dan ekonomi di negeri Johor terutamanya telah menarik pelabur asing, contohnya macam dari British, negara-negara asing yang lain lah, untuk datang ke Johor untuk melabur dalam sektor pertanian, terutamanya pertanian komersial seperti gambir dan lada hitam. Yang dalam gambar ini merupakan gambar lada hitam lah. Alright, seterusnya kemakmuran negeri. Jadi Sultan Abu Bakar mengabdikan peranan yang dimainkan sumber hasil pertanian penting. Jadi Sultan Abu Bakar ini mengatakan sumber hasil pertanian ini penting lah, sebab dia boleh membawa kemajuan kepada ekonomi Johor. Jadi dengan menjadikan motif lada hitam dan gambir ni sebagai awan larat kepada semua peralatan istana dan kerajaan. Jadi awan larat tu, kalau kamu tengok ni, motif awan larat daun gambir dan lada hitam ni dalam warna kuning. Keemasan menghiasi permaidani biru. Ni nah. Permaidani biru di dalam bilik singgasana dan bilik persemayaman istana besar dan ruang istana yang lain. Jadi dalam istana di negeri Johor, istana Sultan lah, memang banyak permaidani inilah yang terdapat motif awan, larat daun gambir dan juga lada hitam. Kita teruskan. Jadi usaha memajukan perlombongan biji timah oleh Tengku Menterinya Ibrahim Dilarut dan peranan Sultan Ismail terutamanya di Lembah Kintani dalam memperkenalkan Perak sebagai pengelola biji timah utama dunia. Alright. Jadi yang ini kita akan tengok di Perak. Maaf. Jadi pembaruan pentadbiran yang tadi itu Perak. Jadi sekarang kita pergi Kedah lah. Pembaruan pentadbiran Kedah ni sewaktu pemerintahan Sultan Abdul Hamid Alim Shah ni dan kewibawaan Perdana Menteri Wan Muhammad Samani telah menjadikan Kedah dikenali sebagai negeri jelapang padi. Jadi kalau kamu pergi Kedah, memang dia sangat banyak padi di situ ditanam. Jadi memang cantik lah. Kalau kamu pergi bergambar itu memang sangat cantik. Alright, seterusnya kita akan tengok di Sarawak pula lah. Jadi kerancakan ekonomi di Sarawak dan Sabah, ini Sabah juga.
Sabah ni berlaku sebelum kedatangan kuasa barat. Jadi kalau kita tengok di Kota Batu, Sandakan, Kuching, Satumbang, Banjarmasin, Kutai dan Sambas ni menjadi pelabuhan lah. Bandar ini telah diwujudkan pelabuhan dan ini membuktikan penduduk Sarawak dan Sabah ni sudah terlibat dalam kegiatan perdagangan. Okey, jadi pelabuhan tersebut ni memperdagangkan bahan mentah, hasil hutan dan juga hasil laut. Sarawak dan Sabah ni kaya dengan pelbagai hasil hutan lah. Dan hasil hutan ni diusahakan oleh penduduk tempatan sendirilah. Orang Muru, Dusun, Iban semua tu lah akan menjual mereka punya hasil hutan kepada pedagang lah ataupun orang-orang luar. Alright. Jadi di samping itu, penemuan hasil bumi pada akhir abad ke-18 dan 19 ni, contohnya macam antimoni, emas, arang batu, menyebabkan kuasa barat melihatlah potensi yang ada di Sarawak dan Sabah. Sebelum ini dia tidak jumpalah, lebih kepada sumber hasil hutan macam semua tu lah yang kamu tengok, lada hitam, apa lagi, getah ke apa tu, tapi getah pada abad 19 lah. Okay, jadi pada awal tahun 1820-an, Sarawak ni menjadi negeri pengeksport utama bagi emas, antimoni dan sagu. Jadi kalau Sabah pula, Sabah menjadi pengeluar hasil hutan seperti kapur barus, sarang burung lah, serta hasil laut seperti mutiara dan sirip ikan hiu, sebab kita betul dikelilingi oleh laut lah. Jadi ini merupakan kemakmuran bagi negeri yang ada macam Kedah, Perak, Sabah, Sarawak, Johor. Oke, sekarang kita akan tengok melambatkan perluasan kuasa British. Oke, jadi ini merupakan dia punya apa istilahnya sudah juga. Dia punya ni lah. Kalau kamu tengok jadual perluasan kuasa British di negeri-negeri Melayu lah bermula 1874 sehingga 1919, bermula dengan Perak dan berakhir dengan Terengganu. Jadi pengubalan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor dan Undang-Undang bagi diri Terengganu ni telah membantutkan cita-cita British lah untuk melambatkan kuasa ke atas negeri Melayu tersebut seperti Perak, Selangor, Sungai Jong, Pahang, Negeri Sembilan, Perlis, Kedah, Kelantan, Johor dan juga Terengganu. Alright. Jadi kawalan undang-undang tubuh ni terhadap kedaulatan negeri ini dinyatakan dengan tegas bahawa pemerintah iaitu Sultan Raja semua tu tidak boleh bagi mereka punya negeri lah kepada kuasa asing, kepada barat terutamanya. Jadi British ni hanya berjaya menempatkan penasihat British di Johor selepas Sultan Abu Bakar mangkat. Sultan dia meninggal dunia. Jadi mereka mendesak Sultan Ibrahim untuk menandatangani perjanjian British Johor pada tahun 1914. Ini lepas kemangkatan Sultan Abu Bakar, Sultan yang seterusnya Sultan Ibrahim terpaksa lah tanda tangan perjanjian tersebut. Okey, Terengganu pula antara negeri yang terakhir menerima penasihat British lah setelah berjaya mendesak pengganti Sultan Zainal Abidin ketiga, iaitu Sultan Muhammad kedua untuk menandatangani perjanjian menerima penasihat British pada tahun 1919. Ini merupakan gambar Sultan Ibrahim yang merupakan Sultan Terengganu lah. Jadi kita tengok yang ni, meskipun mereka menerima penasihat British, Sultan Ibrahim yang mewarisi pemerintahan negeri selepas kemangkatan ataupun Sultan Abu Bakar meninggal dunia, baginda tetap berpegang teguh kepada falsafah bahawa Johor mesti jadi Johor. Johor tidak patut dan tidak bolehlah menerima pengaruh luar begitulah. Maksud cikgu macam menyerahkan kuasa-kuasa kepada British semua itulah. Okey, jadi kita teruskan. Perjanjian antara Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Baginda King Great Britain dengan Kerajaan Johor 1914. Alright. Jadi bahawasanya adalah dianggap perlu bahawa perkara 3. Okey, yang ni kamu boleh tengok juga dalam buku teks lah. Jadi kalau perjanjian ni, perjanjian 11 Disember 1845 yang dibuat oleh Yang Teramat Mulia Frederick Arthur Stanley yang merupakan setiausaha negara bagi tanah jajahan baginda, iaitu Queen. Bagi pihak Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen Great Britain dengan Duli Yang Maha Mulia Baginda Maharaja Johor hendaklah dimansuhkan dan perkara lain yang menggantikannya.
Okey, jadi perjanjian antara Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Baginda King Great Britain dengan negeri Johor 1914 perkara 3 ni, Sultan Negeri dan Wilayah Johor ni akan menerima, mereka perlu menerima dan juga sediakan kediaman, tempat tinggal yang sesuai untuk pegawai British lah. Yang pegawai British ni merupakan ketua penasihat lah dan bertindak yang akan ditauliahkan ke istana baginda lah dan tinggal dalam negeri dan wilayah Johor terutamanya. Dan nasihat yang diberikan oleh ketua penasihat iaitu pegawai British ni mestilah diminta dan diambil tindakan atas semua perkara yang melibatkan pentadbiran am negeri Johor dan semua persoalan lain lah, kecuali mereka tidak boleh sentuh dua perkara ini. Okey, British tidak boleh sentuh perkara yang berkaitan dengan agama Islam dan juga adat istiadat orang Melayu. Alright, okay, kita teruskan. Okay, jadi kita tengok kemajuan dalam pendidikan lah. Okay, jadi penyediaan kemudahan pendidikan bukan menjadi keutamaan British lah. Sebab mereka lebih mementingkan ekonomi. Jadi British punya tumpuan adalah untuk mengeksploitasi sumber ekonomi negeri-negeri Melayu. Jadi British kurang memberikan perhatian lah kepada pendidikan, terutamanya pendidikan wanita, kerana dianggap tidak memberikan pulangan ekonomi kepada British. Seperti tidak memberikan apa-apa kepentingan lah, terutamanya dalam kewangan begitu. Jadi walau bagaimanapun, desakan berterusan Raja-Raja Melayu melalui Durbar, yang cikgu sudah cakap sebelum ni. Durbar ialah meeting ataupun mesyuarat mengenai kepentingan pendidikan anak patan, dia punya orang-orang tempatan, dia punya rakyat, membawa kepada penubuhan pembukaan sekolah di negeri Melayu. Negeri-negeri Melayu termasuk sekolah perempuan. Akhirnya mereka mendapat pendidikan lah. Jadi berapa susahnya untuk kaum wanita, terutamanya perempuan, untuk mendapat pendidikan. Jadi kamu patut bersyukur kamu dapat pendidikan sekarang ni. Okay, jadi kita tengok penubuhan Regimen Askar Melayu di Raja. Jadi yang ini, Regimen Askar Melayu ini ditubuhkan hasil inisiatif Yang Tuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhammad Ibni Yang Tuan Anta, Sultan Perak Sultan Alang Iskandar, Undang Luwak Rembau Datuk Abdullah Dahan, dan Raja di Hilir Perak, Raja Chulan Ibni Sultan Abdullah. Okay, jadi yang ini, logo pasukan Regimen Askar Melayu pertama dengan moto taat setia. Melambangkan keberanian mempertahankan ketaatan setia kepada raja dan negara lah, iaitu menegakkan kesucian agama Islam dan juga mempertahankan mempertahankan kedaulatan negara daripada ancaman musuh negara lah. Jadi kita teruskan. Raja-Raja Melayu dan Pembesar Melayu ini mendesaklah melalui Durbar dan Majlis Perundangan Persekutuan tentang keperluan pasukan bersenjata yang dianggotai oleh anak patan bagi memelihara kedaulatan dan keselamatan negara. Okey, jadi kita tengok. Dan pada tahun 1933, Komponi Percubaan diwujudkan di Port Dickson, Negeri Sembilan. Port Dickson tu dia punya ibu negeri ya. Yang kemudian itu, Komponi Percubaan ini menjadi Regimen Askar Melayu pada tahun 1935. Ini sebelum kemerdekaan kita lah. Jadi penubuhan pasukan ini menjadi asas penubuhan pasukan tentera di negara kita, yang kemudiannya dia mendapat anugerah yang dianugerahkan sebagai gelaran diraja menjadi Regimen Askar Melayu Diraja, iaitu Ramdi. Okey, jadi kalau tengok gambar ini merupakan perbarisan komponi percubaan terdapat 25 anggota saja pada yang ini dilihat pada 18 Julai 1933 di Port Dickson, Negeri Sembilan. Okey, sekarang kita tengok pegawai tadbir Melayu. Jadi kemunculan generasi pentadbir Melayu ini dikatakan bermula pada tahun 1910 lah, apabila skim perkhidmatan tadbir Melayu iaitu PTM ditubuhkan, telah dibuat untuk bagi latihan kepada orang Melayu lah, supaya mereka dapat ceburkan diri, dapat melibatkan diri dalam pentadbiran negeri. Okey. Jadi penubuhan PTM ataupun perkhidmatan tadbir Melayu ni merupakan hak kepada raja-raja Melayu lah, bagi kepentingan anak-anak mereka, terutamanya anak-anak Sultan Raja Sumatera lah. Dan British sedar bahawa mereka ni perlu mendapatkan kerjasama elit Melayu untuk mengekalkan kedudukan mereka di negeri-negeri Melayu. Okey, seterusnya, pelantikan elit Melayu dalam pentadbiran British akan memberikan peluang kepada mereka
untuk menyesuaikan diri dengan kehendak British. Okey, jadi kita tengok. Jadi pada dasarnya pegawai-pegawai Melayu ni boleh dinaikkan pangkat dan dipindahkan ke Perkhidmatan Awam Tanah Melayu (PATM) dan menduduki jawatan-jawatan tinggilah. Jadi walaupun begitu, PTM ni tetap dianggap sebagai eksklusif lah dengan prestige yang tinggi dalam kalangan masyarakat Melayu. Okey, jadi kita tengok ni terdapat beberapa pegawai lah yang terkenal, pegawai PTM dan PATM terutamanya. Jadi mengikut pusingan jam dari atas, Tan Sri Datuk Dr. Muhammad Said dengan Encik Sibail, ini merupakan pengetua Kolej Melayu lah pada tahun 1930-an. Seterusnya, Tuanku Tan Sri Muhammad bin Tunku Besar Burhanuddin. Seterusnya, Tan Sri Ni Ahmed Kamil dan Tuanku Jafar Ibni almarhum Tuanku Abdul Rahman yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Okey, ini merupakan antara orang-orang yang terkenal untuk pegawai PTM dan juga PATM. Okey, seterusnya kita tengok mempertahankan institusi beraja. Jadi dalam menangani cabaran barat, raja-raja membuktikan kebolehan berdiplomasi sehingga institusi raja ini dapat dikekalkan dan berjaya dipertahankanlah. Jadi peluasan kuasa British di negeri-negeri Melayu tidak dapat menghapuskan kedudukan raja-raja Melayu, dan British hanya dapat mengambil alih pemerintahan pentadbiran negeri Melayu pada peringkat pembesar negeri sajalah. Okey, jadi peranan pembesar negeri ini digantikan oleh pegawai British. Sebelum ni memang pembesar negeri lah yang memegang kuasa begitu. Tapi diganti oleh pegawai British dengan memberi nasihat semua-semua itulah. Jadi jabatan-jabatan dan juga sistem bercorak barat ni digunakan bagi menggantikan peranan pembesar tempatan. Maaf. Walaupun nasihat British ni mesti diterima dan raja tidak lagi boleh membuat macam undang-undang seperti yang sebelumnya. Sebelum ni dia memang berkuasa mutlak lah. Tapi dengan kedatangan British, semua mesti mengikut kata putus tarikh British lah. Okey, walaupun begitu, semua undang-undang yang dilaksanakan mesti mendapat tanda tangan dan juga cap mohon Sultan terutamanya sebagai pengesahan kepada undang-undang yang dilaksanakan di bawah pentadbiran British. Okey, jadi itu sahaja untuk bab 8.4. Okey, jadi pada ini kita ada belajarlah pasal yang kemakmuran negeri, mendapatkan pendidikan, macam lepas tu macam melambatkan peluasan kuasa British. Kita tengok kebijaksanaan sultan-sultan dia lah terutamanya, penubuhan regimen askar Melayu diraja, pegawai tadbir Melayu dan mempertahankan institusi beraja. Jadi itu saja untuk bab ni lah. Jadi kebijaksanaan raja-raja Melayu dan pembesar negeri ini kita boleh tengoklah, terutamanya dalam menangani cabaran peluasan kuasa barat ni dapat kalau kita tengok ni dapat mempertahankan macam kesinambungan lah, dapat meneruskan warisan bangsa lah terutamanya dan menjamin kesejahteraan hidup rakyat. Rakyat bagi macam Johor bagi rakyatnya, maka Johor tapi maka tiada sedaran. Kelantan bagi rakyatnya, begitulah akan menjaga hidup rakyat masing-masing. Jadi kesepakatan raja dan pembesar ni memberikan iktibarlah kepada kita. Jadi kepentingan muafakat untuk kemajuan bangsa dan juga negara. Jadi boleh kira kebijaksanaan pemerintah yang cinta akan rakyatnya boleh diibaratkan juga lah sebagai diibaratkan negeri sentosa rakyat sejahtera, negeri bersultan rakyat beraja, begitulah. Alright, jadi itu saja untuk bab ini bagi yang menonton. Terima kasih dan selamat maju jaya. Terima kasih.